Bado Expressway out on the sulfurous and photo. Hai dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada Kumpulan 7 akan membentangkan tajuk penghayatan etika terhadap alam sekitar dan isu-isu yang berkaitan. Nama saya Nur Syuhada binti Abdul Razak, student ID 2022772265. Hi, my name is Fatin Nur Nabila binti Kamis. My ID student is 2022930537. Nama saya Nur Adila Syazwani binti Muhammad Razwan. ID number 2022745779. Hai, nama diberi Farah Nurul Akilah binti Nata, student ID 2022780509. My name is Nur Syafiza binti Muhammad Kulkia. My student ID is 2022930903. Nama saya Tasnim Syafiqah binti Abdul Rahim, student ID 2022970279. Alam sekitar merupakan salah satu perkara yang sangat penting dalam kehidupan seharian manusia. Hal ini kerana kehidupan seharian manusia sangat berkait rapat dengan alam sekitar. Ia merupakan salah satu kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala kepada semua makhluk ciptaannya, yang mana ia dapat memberi manfaat yang baik kepada semua, seperti ianya menjadi salah satu sumber ekonomi bagi manusia dan ia juga berkait rapat dengan kesihatan manusia. Alam sekitar telah menjadi salah satu tanggungjawab bagi seseorang manusia untuk menjaganya dengan baik. Hal ini kerana Allah Subhanahu Wa Taala telah mencipta manusia di muka bumi ini untuk dilantik sebagai khalifah yang mana bertanggungjawab untuk memelihara kesejahteraan dan keharmonian sejagat. Walau bagaimanapun, pada masa kini terdapat banyak masalah yang berkaitan dengan alam sekitar, seperti pencemaran dan kerosakan yang berpunca daripada aktiviti seharian manusia juga. Masalah ini akan menjadi lebih kritikal ataupun serius apabila terdapat sesetengah individu yang tidak bertanggungjawab terus melakukan aktiviti yang melibatkan alam sekitar tanpa memikirkan kesan yang akan berlaku pada masa hadapan. Jadi, yang pertama ialah definisi etika. Perkataan etika berasal daripada Greek ataupun Yunani, iaitu ethos, yang bermaksud kepribadian ataupun perwatakan atau adat. Etika ini merujuk kepada tingkah laku ataupun perbuatan yang dilakukan oleh seseorang sama ada betul atau salah semasa melaksanakan kewajipan sebagai manusia. Manakala dari perspektif Islam, etika ni merupakan akhlak atau tingkah laku seseorang yang berasaskan ketakwaan seseorang itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala serta berpandukan Al-Quran dan hadis. Jadi seterusnya ialah definisi alam sekitar. Perkataan alam sekitar atau dalam bahasa Inggerisnya iaitu environment berasal daripada perkataan Perancis iaitu environner yang bermaksud lingkungan atau sekeliling. Alam sekitar merupakan perkara yang terlibat dalam kehidupan manusia, yang mana ianya juga boleh ditakrifkan sebagai jumlah air, tanah, udara, manusia termasuklah benda lain yang hidup di muka bumi ini, dan juga fenomena yang berlaku berkaitan dengan cuaca dan iklim di muka bumi ini. Seterusnya ialah etika terhadap alam sekitar menurut perspektif Islam. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk dilantik menjadi khalifah di muka bumi untuk menjaga dan memelihara keharmonian dan kesejahteraan sejagat.
Namun begitu, keadaan alam sekitar pada masa kini semakin merosot yang berpunca daripada manusia sendiri. Perkara ini telah disebut di dalam Al-Quran, surah Ar-Rum ayat yang ke-41 yang bermaksud telah timbul berbagai kerosakan dan bala bencana di darat dan di laut dengan sebab apa yang telah dilakukan oleh tangan manusia. Timbulnya yang demikian kerana Allah hendak merasakan mereka sebahagian dari balasan perbuatan-perbuatan buruk yang mereka telah lakukan supaya mereka kembali insaf dan bertaubat. Sepatutnya kita sebagai manusia yang telah dilantik untuk menjadi seorang khalifah perlu berusaha sebaik mungkin untuk tidak menjejaskan alam sekitar dengan melakukan aktiviti-aktiviti yang dijalankan dalam kehidupan seharian. Ianya dapat dikaitkan dengan akidah, syariah dan juga akhlak. Apabila seseorang itu menjadikan Al-Quran sebagai panduan untuk menjalani kehidupan seharian, mereka akan mengamalkan syariah dengan mematuhi segala perintah dan larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi, dengan adanya pegangan akidah dan syariah yang baik, maka seseorang itu akan memiliki akhlak yang baik dan kesannya mereka dapat menguruskan segala yang berkaitan dengan alam sekitar dengan baik tanpa merugikan sesiapa ataupun mana-mana pihak. Seterusnya ialah kepentingan penghayatan etika terhadap alam sekitar. Antara kepentingan penghayatan etika terhadap alam sekitar adalah manusia dapat menghargai alam sekitar. Agama memainkan peranan yang besar dalam membentuk manusia yang mempunyai sikap menghargai alam sekitar. Sebagai contoh, agama Islam mengajak umatnya bahawa alam sekitar merupakan hak asasi Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala telah mengurniakan setiap individu akal untuk berfikir perkara yang baik dan juga yang buruk. Oleh itu, setiap individu ni hendaklah menggunakan akal kewarasan yang diberikan sebaiknya dengan tidak merosakkan alam sekitar. Terusnya, agama Kristian mengajar penganut agamanya untuk mengetahui bahawa Tuhan amat sayang akan semua ciptaannya. Manusia ini dianggap sebagai bayangan daripada Tuhan yang mempunyai sifat kasih sayang terhadap alam sekitar. Oleh itu, ia akan melahirkan seorang individu yang mempunyai perasaan takut untuk membuat sebarang tindakan yang boleh menjejaskan alam sekitar. Selain itu, agama Buddha mengajar penganutnya untuk mengetahui tentang kepentingan menghargai alam sekitar serta memahami kesan yang bakal terjadi akibat daripada kemusnahan alam sekitar. Akhir sekali, mengikut ajaran agama Hindu, kawasan hutan merupakan kawasan kediaman bagi Dewa Krishna. Oleh itu, penganut agama Hindu tidak boleh menebang pokok sesuka hati. Seterusnya, kepentingan penghayatan etika terhadap alam sekitar adalah untuk kegunaan generasi masa hadapan. Setiap individu hendaklah menitik beratkan etika terhadap alam sekitar agar alam sekitar yang terdapat pada masa ini dapat dinikmati oleh generasi masa hadapan. Banyak hidupan haiwan yang telah pupus dan tidak sempat untuk dihayati oleh generasi masa ini. Selain itu, sebelum berlakunya zaman revolusi perindustrian, pemanasan global dan cuaca yang panas tidak berlaku seperti yang terjadi pada masa sekarang. Pemanasan global terjadi disebabkan oleh lapisan ozon yang semakin menipis. Lapisan ozon mempunyai peranan yang amat penting untuk menghalang sinar ultraviolet daripada matahari masuk ke dalam bumi. Sinaran ini memberikan impak negatif kepada penduduk bumi. Sebagai contoh, akan menyebabkan penyakit kulit. Akhir sekali,
kepentingan penghayatan etika terhadap alam sekitar adalah berlakunya pemeliharaan dan pemuliharaan terhadap alam sekitar. Semua perkara yang berlaku di bumi ini sebagai contoh keindahan alam dan juga kemusnahan alam sekitar adalah merupakan tanggungjawab setiap individu. Mana-mana pihak yang melakukan sebarang tindakan yang boleh mengancam kerosakan alam sekitar mestilah dikenakan hukuman ataupun denda yang setimpal dengan perbuatannya sebagai peringatan untuk sentiasa menjaga alam sekitar. Selain itu, setiap individu juga mempunyai tanggungjawab untuk memelihara biodiversiti. Hal ini dikatakan demikian kerana setiap spesies memiliki ciri-ciri dan keistimewaan yang tersendiri. Biodiversiti akan memberikan manusia air, makanan, udara yang bersih, ubat dan semua keperluan utama untuk meneruskan kehidupan. Sekiranya berlaku kepupusan sesuatu spesies, maka satu fungsi semula jadi yang dimiliki oleh alam akan hilang dan seterusnya akan mengganggu keseimbangan ekologi. Jika wujudnya kesedaran di dalam diri setiap individu tentang kepentingan penghayatan etika terhadap alam sekitar, maka spesies ini mampu untuk dikekalkan sekaligus dapat dipelihara bagi tatapan generasi pada masa akan datang. So, kita akan ke part yang seterusnya iaitu isu-isu yang berkaitan dengan alam sekitar serta penyelesaian daripada kerajaan. Isu yang pertama ialah isu pelepasan asap kenderaan bermotor di Malaysia. Jadi, pada zaman dahulu, kebanyakan masyarakat tak ada pengangkutan tersendiri ataupun mereka hanya mempunyai sebuah kereta sahaja di rumah. Hal ini adalah disebabkan rakyat zaman dahulu kebanyakannya hanya menggunakan basikal sebagai pengangkutan mereka. Jadi perkara ini jika dibandingkan dengan zaman kini, majoriti rakyat Malaysia mempunyai anggaran 2 biji kereta bagi sebuah keluarga. Menjelang 2022, lebih 80% rakyat Malaysia memiliki pengangkutan tersendiri di kediaman masing-masing. Kenderaan ini mereka gunakan untuk pergi ke tempat kerja, bercuti dan mengisi lapang bersama keluarga. Perkara sebegini sebenarnya memberi kesan kepada alam sekitar kita. Seperti yang kita dapat lihat, menurut kajian yang dijalankan di Malaysia, punca pencemaran udara yang utama adalah datang daripada kenderaan bermotor seperti motosikal, lori, bas dan kereta. Jadi menurut kajian juga jumlah kenderaan bermotor di semenanjung Malaysia mempunyai 4,299,7,548 buah pada tahun 1990. Akibat daripada peningkatan dalam penggunaan kenderaan bermotor ni, jumlah anggaran lebih daripada 500,000 tan bahan pencemar telah terhasil dalam atmosfera pada setiap tahun. Jadi perkara ini menunjukkan satu kesan yang buruk kepada negara kita. Seterusnya, dalam kenderaan bermotor mempunyai karbon dioksida, zarahan karbon, bahan api yang tidak dibakar, hasil pembakaran bahan api tidak lengkap, pengikat oksigen dan nitrogen, sebatin organik yang terbentuk daripada petrol dan juga pembem. Jadi, kandungan-kandungan ni dia dapat menyebabkan kita punya lapisan ozon bumi kita semakin menipis dari masa ke semasa. Hal ini adalah disebabkan bahan-bahan itu adalah bahan kimia. Jadi perkara ini bukan sahaja membimbangkan kita punya bumi, tapi juga membimbangkan untuk manusia kerana ia boleh memberi penyakit. Jadi antara dasar kerajaan yang telah dilaksanakan adalah kerajaan mewujudkan LRT, MRT dan juga KTM sebagai satu inisiatif untuk mereka mengurangkan penggunaan kenderaan bermotor di jalan raya. Jadi apabila masyarakat menggunakan pengangkutan awam ini sebagai pengangkutan utama mereka untuk mereka bergerak ke tempat kerja ataupun bergerak dari satu tempat ke satu tempat, perkara ini dapat mengurangkan kadar pencemaran udara dan juga dapat mengurangkan jumlah kenderaan bermotor di jalan raya. Seterusnya, dasar kerajaan yang kedua ialah
kerajaan mewujudkan kenderaan bermotor yang menggunakan mod eco. Mod eco ni adalah bertujuan untuk mengurangkan pencemaran udara kerana sistem kereta tersebut mesra alam sekitar dan dapat mengurangkan pencemaran gas karbon dioksida yang disebabkan oleh penggunaan bahan api. Misalnya kenderaan yang telah dikeluarkan oleh Malaysia iaitu Produk Beza dan juga Produk Asia. Isu yang kedua ialah isu banjir kilat di Kuala Lumpur. Kebelakangan ini, seperti yang kita dapat lihat di akhbar-akhbar, banyak isu banjir yang berlaku pada tahun 2022 di sekitar bandar seperti di Gombak, Shah Alam dan Kuala Lumpur. Isu banjir kilat di Kuala Lumpur ini berlaku pada November 2022 lalu. Polis Kuala Lumpur memaklumkan bahawa 5 lokasi dinaiki air iaitu di Lebuh Raya Sultan Iskandar, Jalan Travers, Lebuh Raya Taman Connaught, Jalan Parlimen dan juga Jalan Ampang. Menurut laporan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur memaklumkan bahawa isu banjir kilat ini berlaku akibat daripada air bertakung di sekitar bandar Kuala Lumpur. Perkara ini difahamkan juga menyebabkan beberapa kenderaan telah terkandas di tengah-tengah bandar Kuala Lumpur kerana tenggelam. Hal ini adalah berpunca daripada masalah perpatutan yang salah atau yang tidak sistematik yang menyebabkan air hujan tersebut terperangkap di kawasan tengah bandar. Selain itu, punca utama bagi isu banjir kilat ini adalah akibat daripada sampah-sampah yang tersumbat di dalam longkang atau di kawasan pengaliran air yang menyebabkan air hujan tersebut tidak dapat mengalir dengan baik. Hal ini adalah disebabkan sikap manusia yang tidak mempunyai kesedaran sivik dengan membuang sampah merata-rata. Seterusnya, punca lain bagi isu ini adalah faktor perubahan dan pertambahan guna tanah untuk tepu bina bandar menyebabkan berlakunya banjir kilat. Sebagai contoh, pembangunan perumahan, perlombongan dan kawasan setinggan adalah faktor dominan yang menyebabkan peningkatan dalam aliran air di atas permukaan akibat kekurangan kawasan litupan hijau. Kepesatan pembangunan antara 0 sehingga 40% akan menyebabkan kadar aliran air bertambah sebanyak 190% dengan kelajuan larian air permukaan bertambah menjadi 2 kali ganda. Menurut Douglas 2004, pembinaan kawasan pertempatan sahaja boleh menyebabkan hanya 20% tanah mampu menyerap air, manakala 80% lagi tidak terap air. Hal ini kerana tanah telah diliputi dengan bahan yang tidak terap air seperti bahan yang digunakan untuk pembinaan bangunan dan jalan raya. Banjir kilat di kawasan bandar berlaku adalah disebabkan oleh air sungai atau saliran yang kecil melimpah keluar daripada sistem tekungan atau pemparitan atau larian air permukaan yang tidak dapat dikawal. Jadi, terdapat beberapa dasar kerajaan yang telah dilaksanakan bagi menangani isu banjir kilat di Kuala Lumpur ini. Antaranya ialah dengan meninggikan benteng, ban sungai dan parit supaya air tidak melimpah ke darat ketika hujan. Yang kedua ialah Kementerian Alam Sekitar dan Air iaitu KASA telah melaksanakan beberapa projek utama termasuk 40 projek tebatan banjir di seluruh negara menggunakan peruntukan off bajet 15 bilion yang diumumkan oleh Datuk Seri Ismail Sabri iaitu Perdana Menteri sebelum ini. Dasar kerajaan yang seterusnya ialah dengan membina stesen pintu kawalan air, barrage dan juga sistem telemetri. Jadi sistem ini adalah bertujuan untuk memantau situasi banjir dalam masa yang sama, memberi amaran kepada penduduk di kawasan rendah yang kerap banjir untuk bersedia menerusi sistem telemetri. Jadi jika terdapat amaran air naik, maka sistem ini akan membunyikan siren untuk memberi isyarat atau amaran kepada penduduk bahawa tempat tersebut berisiko dan penduduk-penduduk perlu berpindah ke kawasan yang lebih tinggi dan selamat. Seterusnya, dasar kerajaan yang terakhir ialah dengan membina terowong smart. Terowong smart ini adalah bertujuan untuk memudahkan air mengalir dan tidak bertakung. Jadi, terowong smart ini dapat dibina di kawasan yang mempunyai kepadatan penduduk tertinggi sebagai contoh di Shah Alam. Seterusnya, kita akan membincangkan isu berkaitan tanah runtuh yang terjadi di Batang Kali. Okey.
Tanah runtuh yang terjadi petang kali ni dia melibatkan Fardes Organic Farm yang berlaku pada 2.42 pagi yang mana memerangkap seramai 94 individu termasuk pekerja di tapak perkhemahan tersebut. So, punca utama yang berlakunya tanah runtuh ni kat petang kali ni disebabkan tanah yang tertepuk disebabkan kelembapan hujan yang berterusan. So, tapak perkhemahan di Fardes Organic Farm juga adalah merupakan tidak berlesen dan ianya beroperasi secara haram. Okey. Antara ciri fizikal dekat kawasan tersebut yang menyebabkan berlakunya tanah runtuh ialah ia merupakan kawasan yang merupakan batu bukit granit yang mempunyai kecerunan sekitar 35 hingga 40 darjah. So, kecerunan tanah dekat kawasan tersebut dia berada dekat kawasan sensitif which is kawasan sensitif alam sekitar tahap 2 iaitu KSAS dan ianya berada di bawah rancangan fizikal negara iaitu RFN. So tanah di kawasan tersebut sebenarnya telah diteroka dan tidak berlakunya penanaman semula. So bila tiada penanaman semula yang dibuat, ia akan menyebabkan tiada pokok yang mampu untuk mengawal keruntuhan tersebut. So kawasan bukit di Fardes Organic Farm sensitif yang mana ianya perlu dizonkan semula sebagai kawasan perlindungan kerana kebanyakan zon sensitif telah dizonkan sebagai zon pembangunan. Seterusnya ialah dasar kerajaan. Okey, antara dasar kerajaan yang dapat dilakukan ialah yang pertama, kerajaan dapat menjalankan siasatan dari segi Jabatan Mineral and Geoscience. Hal ini kerana kebanyakan kawasan bukit bukau yang telah diteroka tidak dilakukan penanaman semula dan ini menyebabkan apabila berlakunya hujan berterusan, tiada pokok yang dapat mencengkam akar dalam tanah yang akan menyebabkan berlakunya keruntuhan apabila berlakunya hujan ribut yang berterusan. Jabatan Mineral dan Geoscience juga boleh mewartakan atau boleh menentukan mana-mana zon kawasan sensitif dengan mengelakkan daripada zon itu diteroka dan menyebabkan ianya beroperasi secara haram ataupun tanpa berlesen. Dan kerajaan daripada Jabatan Mineral dan Geoscience hendaklah mengambil tindakan terhadap pihak yang telah meneroka kawasan zon sensitif yang mana mudah ataupun berisiko tinggi untuk berlakunya tanah runtuh. So, untuk dasar kerajaan yang kedua ialah pemeriksaan tapak pelesenan akan diperiksa oleh kementerian yang bertanggungjawab. Okey. Sekiranya pemeriksaan pelesenan ini dilakukan secara berkala, hal ini kita dapat mengekang daripada berlakunya penerokaan secara haram di kawasan bukit bukau yang mempunyai kecerunan yang berisiko tinggi untuk berlakunya tanah runtuh. Kerajaan tidak sebolehnya mengambil perkara ini sebagai sambil lewa. Hal ini disebabkan kita boleh mengambil iktibar ataupun pengajaran daripada berlakunya isu tanah runtuh di Batang Kali yang telah mengorbankan seramai 94 nyawa. So, seharusnya isu tanah runtuh di Batang Kali sepatutnya telah membuka mata semua pihak agar memohon pelesenan sekiranya hendak meneroka sesuatu kawasan dan membuat penelitian terlebih dahulu sekiranya kawasan tersebut berisiko rendah ataupun tinggi untuk berlakunya tanah runtuh. Hal ini bagi mengelakkan banyak nyawa lebih terancam. So, itu sahaja daripada saya. Saya akan pass kepada pembentang seterusnya. Seterusnya adalah usaha untuk menerapkan nilai etika terhadap alam sekitar. Terdapat 3 peranan yang penting dalam menjalankan usaha tersebut. Yang pertama adalah peranan individu, yang kedua adalah peranan masyarakat dan ketiga adalah peranan kerajaan. Okey, yang pertama adalah peranan individu. Pada peringkat individu, cara yang berkesan untuk menerapkan nilai etika terhadap alam sekitar dalam diri kita adalah dengan menyertai aktiviti sukarelawan. Sebagai contohnya, kita boleh menjadi sukarelawan dalam program-program yang melibatkan penjagaan alam sekitar. Hal ini kerana program seperti ini dapat melatih kesedaran dalam diri kita untuk sentiasa menjaga alam sekitar. Oleh itu, kita dapat memupuk sikap mencintai alam sekitar dalam diri kita dan seterusnya dapat menerapkan nilai etika dalam diri kita.
Selain itu, kita juga boleh menerapkan nilai etika dalam diri dengan melatih diri menjaga kebersihan alam sekitar. Sebagai contohnya, kita hendaklah sentiasa mengamalkan sikap tidak membuang sampah merata-rata dan membuang sampah pada tempat yang sepatutnya. Secara tidak langsung, amalan ini akan dapat mencegah bau yang kurang enak di kawasan persekitaran kita serta dapat mengelakkan terjadinya banjir di negara kita. Seterusnya adalah peranan masyarakat. Ahli masyarakat juga memainkan peranan penting dalam usaha menerapkan nilai etika terhadap alam sekitar. Antaranya, penduduk di kawasan perumahan boleh melakukan aktiviti gotong royong dengan membersihkan kawasan perumahan mereka. Sebagai contoh, ahli masyarakat boleh bekerjasama dalam bergotong royong membersihkan sampah sarap di kawasan longkang, menanam tanaman hijau di sekitar kawasan perumahan dan sebagainya. Penglibatan dalam aktiviti ini bukan sahaja dapat mengeratkan hubungan silaturahim antara penduduk setempat, malah dapat menjamin kebersihan di kawasan kediaman mereka agar sentiasa terjaga dan bersih. Oleh itu, masyarakat di negara kita akan lebih mencintai alam sekitar dan nilai etika terhadap alam sekitar dapat diserapkan dalam diri masyarakat. Selain itu, program atau kempen mencintai alam sekitar boleh dianjur saban tahun di negara kita. Sebagai contoh, kempen ini boleh dilakukan di kawasan-kawasan perumahan, pusat beli belah dan sekolah-sekolah di negara kita. Program dan kempen seperti ini dapat memberi pengetahuan tentang kepentingan dan kebaikan menjaga alam sekitar. Oleh itu, hal ini dapat menyuburkan sikap cinta akan alam sekitar dalam diri masyarakat. Akhir sekali adalah peranan kerajaan. Bagi pihak kerajaan pula, terdapat beberapa cara yang boleh dilakukan untuk menerapkan nilai etika terhadap alam sekitar. Antaranya, pihak kerajaan iaitu Kementerian Pendidikan hendaklah mewujudkan mata pelajaran pendidikan alam sekitar sebagai subjek elektif di sekolah tersebut. Hal ini disebabkan ramai remaja pada masa kini tidak mengambil berat mengenai kebersihan alam sekitar dan mengambil enteng tentang isu tersebut. Oleh itu, dengan memberi kesedaran kepada pelajar tentang kebaikan menjaga alam sekitar sejak kecil lagi, mereka akan dapat mempraktikkan amalan ini dalam kehidupan mereka serta dapat menerapkan nilai etika terhadap alam sekitar dalam diri mereka sejak kecil lagi. Selain itu, pihak kerajaan juga boleh mengetatkan penguatkuasaan undang-undang mengenai alam sekitar di negara kita. Hal ini kerana terdapat segelintir individu di negara kita yang tidak bertanggungjawab dengan merosakkan alam sekitar. Oleh itu, perkara ini dapat dielakkan sekiranya pihak berkuasa bersikap tegas dan mengenakan hukuman yang setimpal terhadap individu yang merosakkan alam sekitar di negara kita. Hal ini akan membuatkan rakyat di negara kita berasa takut untuk melakukan pencemaran alam dan seterusnya dapat memupuk nilai etika terhadap diri rakyat di negara kita. Cadangan menjaga alam sekitar. Langkah-langkah yang boleh dilakukan untuk menjaga alam sekitar antaranya dengan mengamalkan sikap amalan kitar semula. Amalan kitar semula yang boleh dipraktikkan seperti melakukan pengasingan buangan sampah mengikut klarifikasi yang telah ditetapkan dan disediakan oleh pihak kerajaan. Sebagai contoh, barangan plastik dibuang ke dalam tong sampah plastik. Barangan yang diperbuat daripada kertas boleh dibuang ke dalam kategori tong sampah kertas. Dan barangan kaca seperti botol kaca boleh dibuang ke dalam tong sampah kaca. Seterusnya, kita perlulah mengurangkan penggunaan bahan kimia dalam setiap aspek kehidupan seharian kita. Sebagai contoh, melakukan pertanian organik kerana pertanian organik tidak mempunyai bahan kimia dalam tanian mereka. Selain daripada itu, hasil pertanian organik memberikan kesihatan yang baik kepada pengguna di samping tanah yang digunakan bebas daripada sebarang bahan kimia.
Ianya juga boleh mengelakkan penggunaan racun perosak untuk mengalir ke dalam sungai yang berdekatan, dan kita juga boleh mengelakkan pencemaran air yang membunuh hidupan akuatik. Seterusnya, memperkenalkan dasar polisi menjaga alam sekitar serta menguatkuasakan undang-undang dengan lebih ketat lagi. Hal ini kerana dasar polisi oleh pihak berkuasa adalah salah satu tindakan dan langkah yang baik dalam menjaga alam sekitar kita. Jika undang-undang dapat diperketatkan, kita boleh menghukum pesalah yang tidak bertanggungjawab yang melakukan pencemaran air dan udara. Pihak berkuasa perlulah bersikap tegas dalam menghukum pesalah dengan tahap hukuman yang adil agar mereka ini tidak berulang lagi, kerana mereka bukan sahaja membuat pencemaran udara dan air, tetapi mereka juga menyebabkan kesihatan terjejas, terutamanya terhadap kanak-kanak dan orang tua. Langkah yang terakhir ialah kita perlulah menerapkan pendidikan sivik yang lebih mendalam dan mempraktikkan di dalam sekolah agar lebih berkesan, kerana melentur buluh biarlah dari rebungnya. Dengan menerapkan pendidikan sivik ini, anak-anak ini akan mencintai alam sekitar dan dapat menyedarkan mereka bahawa alam sekitar merupakan salah satu perkara yang patut dijaga dengan baik. Kesimpulannya, setiap pihak perlulah memainkan peranan masing-masing agar alam sekitar kita dapat dijaga dengan baik. Kita perlulah memberikan kesedaran kepada semua masyarakat Itu sahaja betapa daripada kami. pentingnya alam Sekian, sekitar terima kasih. ini kepada kita, kerana alam sekitar merupakan salah satu kurniaan daripada Allah kepada kita, dan kita seharusnya menjaganya dengan baik kerana ianya merupakan satu amanah yang diberikan kepada kita untuk menjaganya.